sesi ini sekarang. Okay, Assalamualaikum again. Good morning to all of you, especially kepada Puan Fatin dan juga Puan Julaiza. Welcome to CEO Coaching. Kita berpandukan konsep 4M. Apa itu 4M? Makes member more money. Maksudnya, siapa yang join sesi CEO Coaching hari ini akan mendapat lagi banyak duit sebab you dah tahu ilmu dah dapatkan duit. Okay, so thank you Puan Fatin, tetamu kita pada hari ini. Puan Fatin merupakan founder untuk Sister Scarf yang bertempat di Kota Baru, Kelantan. Okay, so Kelantan. Tak tahu betul ke tak. Okay, so sesi ini sedang direkodkan, so stay flawless, stay beauty to both of you. Okay, so ini adalah sedikit pengenalan tentang diri saya. Basically adalah my accreditation dan juga my sijil lah, everything. So the latest one adalah certified for NLP practitioner. Okay, so kat sini adalah undang-undang untuk pengetahuan Puan Fatin dan juga Puan Julaiza. Sesi ini wajib direkodkan dan wajib kita on video, kita wajibkan on audio sepanjang masa, kecuali ada gangguan. Macam Puan Julaiza, saya fahamlah Puan Julaiza ada majlis wali mata kurus di kampung, so kita izinkan. Okay, sorry. And then sesi Q&A untuk pengetahuan Puan Fatin, kita akan benarkan untuk you bertanya soalan pada slot nanti. Kita ada allocate untuk you bertanyakan soalan. Cuma take note, sepanjang perjalanan daripada minit sekarang ni sampailah minit ke Q&A tu, sebarang soalan you tulis dalam buku nota dan nanti you boleh tanya directly kepada saya. Okey, kemudian kita nak anda betulkan nama. Okey, basically nama semua dah betul. Kita mulakan dengan nama, profession dan juga nombor telefon. Basically hari kita terbalik sikit lah. Dan wajib ada buku nota. Puan Fatin ada buku nota dan juga pen? Fantastic. Okey, so tolong take note segala strategi dan juga taktik bisnes yang saya nak sharekan pada hari ini. Dan dilarang screenshot untuk sesi ini, sebab sesi adalah sesi premium. Tetapi jangan risau, kita benarkan untuk you tengok semula di YouTube channel Timi Abdullah. So I would like to welcome Puan Fatimawati Ismail, Syari'i Lawyer. Welcome Puan Fatimawati and very good morning. Okay, kita ada tetamu, our business is Puan Fatin daripada Kota Baru, Kelantan, business Sister Scarf. Okay, Puan Fatimawati adalah seorang Syari'i Lawyer. And I believe Puan Fatimawati hari ini ada court session, dia dekat mahkamah untuk uruskan kes. So but then you guys can enjoy this session dan please benefits a lot. Okay, so sejarah sedikit. Ini untuk ahli SEO coaching. Untuk pengetahuan Puan Fatin, Puan Julaiza dan juga Puan Fatimawati adalah students atau CEOs. Kita namakan mereka participant yang join program, kita namakan dia CEOs. Okay, CEO. So Puan Fatin ini adalah sejarah untuk program CEO coaching. Program ini untuk pengetahuan Puan Fatin adalah hasil dari program Titan Dr. Azizan. Saya diminta sebenarnya adalah oleh beberapa usahawan, usahawan Pantai Timur sebenarnya, dekat Besut, dekat area-area Pantai Timur lah, Pulau Terengganu, area-area Kelantan. So diorang minta, Tuan Kimi, boleh tak buat program macam Dr. Azizan? Saya tak buat, but then kalau you nak, you gather audience semua, nanti kita akan buat. So it's happened sebenarnya last year pada bulan November 2020 dan kita buat call. Alright, kita buat call, kita call siapa berminat. I call dekat lebih kurang 60 orang usahawan, 60 ke 65. But then 38 orang berminat. Okay, so itu adalah sejarah program SEO coaching dan program SEO coaching bermula pada bulan Februari tahun 2021. Okay, it's a new program. Tetapi alhamdulillah kita dah daripada bulan Februari sampailah sekarang bulan 10. Okay, so ini adalah punca-punca bisnes you gagal. Alright, I believe Puan Fatin baru nak merasai bisnes tersebut. Okay, baru you nak experience bisnes. I believe Puan Julaiza dah experience berbelas tahun. Puan Fatimawati dah 25 tahun experience bisnes. So ini adalah 7 kegagalan. So Puan Fatin, Puan Julaiza dan juga Puan Fatimawati tolong take note. Walaupun Puan Ju dan juga Puan Fatimah dah experience, tetapi kalau you tak take note, you tak belajar dari kesilapan, you tak tambah baik sistem you, 7 perkara ni akan muncul balik. Alright, iaitu pertama, planning, kedua prospek, ketiga adalah cash flow, keempat adalah branding, kelima adalah team atau affiliates, keenam adalah risk, okay, ketujuh adalah mindset.
So 7 perkara ini adalah antara faktor utama 90% usahawan tak maju ke tahun seterusnya. Okay, Puan Fatin, this is your first year. In fact, Puan Fatin baru beberapa hari jalankan Sister Scout. Alright? Bagus, Puan Fatin nampak 7 perkara ini dahulu. Kebanyakan usahawan, ramai usahawan dekat dunia ni, dia jalan dulu, dia experience 7 kegagalan dan mereka heartbroken. Dah lah heartbroken, rugi, duit hangus, lepas tu kena ejek, kena maki, kena sindir dengan family, end up makan gaji balik. Alright, Puan Fatin, tolong tengok supaya benda ni, percaya cakap saya, benda ni akan berlaku dekat syarikat you, dekat business you, dekat you punya company. Tetapi kita boleh kawal dan kita boleh kurangkan. Boleh, Puan Fatin? Boleh. Awesome. Okay. Seterusnya, ini adalah visi untuk program ini. Kita nak you ada strategi untuk execution, untuk laksanakan idea you, strategi you punya planning. Sebab idea ni senang, lalu je you minta orang boleh bagi idea, you minta orang plan, orang boleh plan. Orang senang sangat nak bagi you something. Tetapi yang practical ni tolong tengok Puan Fatin. Practical ni maksudnya adalah idea yang sesuai dengan budget you, sesuai dengan masa you, sesuai dengan orang sekeliling you, sesuai dengan keadaan you. Itu adalah maksud practical. Boleh? Boleh. You boleh guna idea BCF, you boleh guna idea tudung Farida, tetapi tak mungkin fit dengan keadaan Puan Fatin sebab idea mereka untuk bajet besar, untuk iklan besar, untuk ejen besar, untuk duit besar. Tak bermaksud you tak boleh nak pakai, boleh, tapi mungkin susah, mungkin lambat, mungkin akan penat. Itu tidak praktikal. Setakat ni clear, Puan Fatin? Clear. Awesome. Alright. Dan dalam bisnes, okay, tolong note ayat ni. Untung itu rezeki, rugi itu pasti. Tolong tulis ayat ni, Puan Fatin. And untuk Puan Julaiza dan juga Puan Fatimah, untung itu rezeki. Alright, rugi itu pasti. Sebab dalam bisnes, dalam perbuatan harian you, dalam you punya aktiviti sekalipun, semua ada risiko. Alright, cuma kecil atau besar saja. Alright, business management, tolong take note, business management, pengurusan bisnes adalah pengurusan risiko. Alright, kita yang kena kawal risiko. Risiko tetap ada, kecil atau besar, cepat atau lambat, susah atau senang, that's it. Cuma kita yang boleh kawal. Okay, dan inilah pengalaman saya bagus dalam consumer centric dan juga business technical untuk buatkan business you at least paling teruk pun 300,000 setahun. Okey tak agak Puan Fatin, 300,000 setahun? Banyak tu. Banyak. Tak apa, jangan risau. Bisnes Puan Julaiza baru 4 bulan join SEO Coaching pun dah 144,000. Puan Fatimawati pun dah 103,000. Right? So it's easy sebenarnya sebab program ni kita structure untuk you make millions. No worries. Okay? So, seterusnya. Saya nak ahli SEO Coaching kita untuk share pengalaman. Saya nak tanya antara Puan Julaiza dan juga Puan Fatimawati, which one daripada anda berdua ni yang available untuk share pengalaman? I don't know, mungkin you guys sibuk, tapi do you want to share experience? Saya boleh. Okay, silakan. Okey, pengalaman saya berada di dalam SEO Coaching ni lebih kurang dalam, saya bermula pada pertengahan bulan 6, lebih kurang dalam hampir 4 bulan ni, lebih kurang lah 6, 7, 8, 9, hampir 4 bulan. Saya sebenarnya pertama sekali saya expect saya just nak belajar apa yang saya nak. Maksudnya saya nak growkan saya punya business saya, terutama dalam production. Tetapi apa yang saya dapat sebenarnya lebih apa yang saya expectkan, apa yang saya jangkakan. Okey, sebab saya tak sangka saya boleh belajar tentang macam mana nak manage keuangan, macam mana nak manage agent, macam mana nak jaga emosi, macam mana nak, dan pelbagai lagi yang saya rasa saya cukup bersyukur sangat saya dapat bertemu dengan orang yang saya tak kenal pun sebelum ni. Sebab saya kenal Tuan Kimi ni daripada orang lain, tetapi orang tu tak join pun CEO Coaching. Tapi alhamdulillah ini semua dengan izin Allah, sebab Allah nak jumpakan saya dengan orang yang terbaik untuk belajar dan terus belajar.
Alhamdulillah dalam tempoh 4 bulan ni, saya tak sangka saya punya production saya grow lebih kurang 144,000. So kepada Miss Fatin, jom joinlah CEO ni, memang tak rugi. Thanks Coach Kimi sebab banyak bantu saya. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Julaiza. Boleh tak kita bagi tepuk kepada Puan Julaiza? Right, fantastic. To be frank, I quite surprised. Puan Fatimawati, do you mind to share as well? Okay. I minta maaf, I tak boleh buka kamera tau sebab I tengah driving, nanti I get distracted lah. So you can just Okay. my voice. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Kita ada tetamu Puan Fatin Okay, just nak buat Salam. saya join daripada mula Kimi. Sebenarnya Kimi ada buat satu introduction lah tentang apa CEO coaching. Saya memang sedang mencari-cari sebab saya dah berbisnes selama 25 tahun lah. 24 tahun tanpa guru. Jadi saya mencari-cari siapa yang boleh bantu saya untuk belajar berniaga dengan cara betul. I'm a lawyer. I am 24 years. I belajar sendiri daripada jatuh bangun saya sendiri. Saya tak ada guru. Jadi banyak sangat saya kena tipu. Jadi bila saya attend Kimi punya course, lepas tu saya rasa aku perlulah orang nak bantu aku dalam bisnes ni. I really rasa dia ni orang yang paling sesuai untuk bantu saya sebab saya tak banyak kenal orang. Right. Puan Fatimawati, tiba-tiba you muted Puan. Tertekan kot. Okay. Puan Fatimawati okay? Puan Fatimah 1, Puan Fatimah 2, Puan Fatimah 3. Okay. Alright, terima kasih banyak Puan Fatimah. Alright, saya nak bagi tepukan kepada Puan Fatimah sebab kenapa? To be frank. Alright. Okay. Puan Fatimah. Ya, Alright. dengar tak? Okay, sorry. Okay. Okay, Alright. lepas tu I nak share lagi satu. I nak share bahawa daripada I join sampai sekarang, I dah daripada CEO coaching lah. Daripada teknik-teknik bisnes yang Kimi ajar, I dah dapat 104,000. Alhamdulillah. Fantastic. Alright, kita bagi tepukan kepada Puan Fatimah dulu. Awesome. You guys kena ada energy tau. Sebab energy you guys yang buat masuk duit. Hari ni saya tak berapa sihat. To be frank, saya tengah demam sekarang ni. Suara pun agak-agak, suara saya sebenarnya macam Optimus Prime, tetapi hari ni jadi sengau. Alright. Anyway, saya pun kurang tidur ni, tak dapat nak tidur betul semalam. Okay, anyway. Terima kasih kepada Puan Julaiza dan juga Puan Fatimawati. To be frank, you know what? You guys adalah my trophy. Right? My trophy, kenapa cakap my trophy? Sebab saya sangat puas hati dengan result you guys. Itu adalah trofi saya. Saya tak kisah pun pasal duit. To be frank, apa yang saya charge dalam CEO coaching ni sebenarnya adalah just a commitment untuk you guys letak dalam CEO coaching ni, to be frank. Tapi result you guys ni adalah sebenarnya my trophy dan you guys adalah my brand. Saya akan ceritakan lebih detail nanti. But before that, kita teruskan dulu dengan kita punya core value atau teras kekuatan untuk program CEO coaching. Okay, untuk pengetahuan Puan Fatin, Puan Julaiza dan juga Puan Fatimawati, 3 perkara yang kita sangat tekankan dan kita apply dalam mana-mana method, dalam mana-mana taktik, dalam mana-mana plan yang saya berikan dan saya tolong you guys adalah berbentuk 3 perkara. Pertama adalah building relationship atau membina hubungan. Nombor 2 adalah recognition atau pengiktirafan, pujian, tanda terima kasih, appreciation and so on. Nombor 3 adalah accountability. You perlu kena ada nombor dalam semua perkara yang you buat, dalam semua ayat yang you tulis, dalam semua perkataan yang you keluarkan, wajib ada nombor. And itu adalah 5 contoh nombor yang you wajib ada untuk struktur you punya personal. Sebab bila personal you ada 3 perkara ni, you kuat rapat dengan orang, you baik dengan orang, orang tikam you pun you boleh tenang. You recognize orang, you appreciate orang, you have a lot of gratitude, bersyukur. Nombor 3, you apply nombor ni dalam you punya kehidupan peribadi, kehidupan personal, kehidupan harian you akan nampak dia akan reflect pada bisnes. Bisnes yang bagus hasil daripada founder yang bagus. Right? So 3 perkara ini apply dalam diri anda dahulu, kemudian apply kepada tim anda. Automatically bisnes you terus okey. Right. So seterusnya. Okey, ini adalah untuk pengetahuan Fatin, Puan Fatin dan juga semua penonton di YouTube channel ini adalah perjalanan program CEO Coaching dan pencapaian kami.
Ini adalah sesi sebenarnya ke-36. Okey. 8 usahawan telah participate dalam program pada hari ini dan transaksi untuk minggu ini saya tak update lagi Puan Juleza juga Puan Fatimawati dan juga usahawan-usahawan lain. Nanti kita akan update and setakat ini adalah RM218,419. Semua individu yang pernah atau staff atau part-timer tukar kepada full time atau you punya agent and so on, total ada 19 orang yang telah join program pernah join company segala CEO yang join pada hari ini, dan 31 golden ticket. Ini saya nak maklumkan ada bonus hari ini Puan Juleza dan juga Puan Fatimawati tentang golden ticket. Saya announce dahulu, saya takut terlupa. Saya akan buat satu marketing training. Okey, satu marketing training untuk ini awal lah, kita baru nak launch. Ini adalah so-called dia trial session, ada bukan trial lah, ni actually dah final. Cuma kita nak tambah baik melalui first program dahulu. Sebab kenapa? Program ni kita tengah prepare untuk PUNB. So I nak apply dulu untuk get response from you guys. Untuk kenal Abang Fatin, ahli SEO coaching dapat free access atau kita namakan dia golden ticket kepada mana-mana program kini yang perlu. Right. So you bayar untuk SEO coaching, tapi kalau ada buat training lain, you boleh datang secara percuma dan berulang kali. Selagi I buat training tu, selagi tu yang datanglah. Itu kelebihan dalam SEO coaching. So masa yang telah kita spend lebih daripada 153 jam sesi konsultansi. Okey. So ini adalah matlamat SEO coaching. Kita target kepada 3 perkara. Ini kita punya aim, kita punya target. First, semua ahli dalam SEO coaching, Puan Fatimah, Puan Juleza, kita target pada sale. Minimum RM300,000 setahun. Kita consider bisnes yang kecil-kecil yang berharga bawah RM10 untuk setahun, minimum you dapat RM300,000. Sebab program kita structure untuk you dapat juta. Right? Nombor 2 adalah you punya team, at least agent you, staff you punya branch berkembang 30% setiap setahun. Okay, dan nombor 3 adalah prospek. Untuk pengetahuan Puan Fatin, Puan Fatimah dan juga Puan Juleza, program SEO coaching ni kita bukan target kepada B2C saja. Kita tidak target pada business to consumer saja. Atau kita tidak target kepada individu saja. Kita nak bawa you untuk target syarikat-syarikat supaya sales dia besar. Bila you nak cerita sales RM100,000, you boleh kejar personal, you boleh kejar individu, tetapi penat, lambat, banyak kos, banyak risiko. Kita ajar you cara yang mudah. Cara ni mungkin berat, mungkin susah, mungkin pening kepala, tetapi worth for money, berbaloi dengan duit dia. Alright? Nak tak Puan Fatin, ada company beli tudung dekat you, harga dia satu pembayaran bernilai RM8,000, RM12,000 sekali bayar. Satu orang. Mestilah nak. Pastilah nak. Itu nama dia game B2B. Business to business. Kita akan bantu dalam kepada you untuk setiap suku tahun. Suku tahun ni adalah setiap 3 bulan. Ada 4 suku. Okay. So itu adalah matlamat dan ini adalah falsafah untuk program SEO coaching, iaitu try and upgrade. You know what? You tak akan berjaya kalau first time buat. First time buat memanglah susah. Contoh you makan nasi. You dah biasa pakai tangan. Betul Puan Fatin? Right, Puan Juleza dengan Puan Fatimawati dah tak pakai tangan, dia dah pakai sudu. Right? Sebab dia dah tahu, mereka tahu cara nak pakai sudu. Mereka tahu kat mana nak pakai garfu, kat mana nak pakai pisau. Mereka dah tahu cara tu melalui ilmu. Whereby kita tahu cara pakai tangan sebab pengalaman kita dari kecil makan pakai tangan. So bila you nak upgrade, right, you kena cuba dulu pakai sudu. Kopi udang pakai sudu, bapak susah kopi udang pakai sudu. Nak potong daging pakai pisau, macam mana nak cucuk ni, takut tersalah, right? But after all, you tetap kena cuba, you tetap kena try sampai jadi. Nak jadi macam mana, you upgrade. Rupanya bukan pegang macam ni, rupanya pegang sengit. Rupanya sudu garfu sebelah kanan, pisau sebelah kiri. Rupanya nak buang udang, rupanya buang kaki dia dulu, buang kepala dan baru buang kulit. Kita akan tahu kalau kita upgrade cara kita. Boleh? Right. So, saya nak tetamu kita, Puan Fatin, kenalkan diri dahulu, kemudian you letak you punya harapan. Apa yang you expect, apa yang you nak dari program hari ini, supaya
myself as business coach, Puan Fatimawati sebagai syariah lawyer dan juga Puan Julaiza sebagai unit agency manager dapat bantu bisnes Puan Fatin. Silakan Puan Fatin. Nama, profession, lokasi dan juga apa harapan Puan untuk datang pada program pagi ini. Silakan. Assalamualaikum, saya Fatin, umur saya 9 tahun. Sekarang ni saya buat bisnes tudung, sister scarf, and saya baru berjinak-jinak untuk buat kaftan apa semua. Sekarang ni saya berada di Kota Baru, Kelantan. Dan insya-Allah lah saya untuk permulaan ni saya akan cuba buat yang terbaik untuk bantu-bantu orang sekeliling saya. Sebab yelah pandemik kan sekarang ramai student-student yang macam mak bapak diorang tak ada kerja. So daripada sebab tu saya ambil tudung yang bagi orang lain, diorang cakap murahnya tudung tu RM12 kan. Tapi bagi saya amat besar untuk saya. Sebab saya dapat bantu orang lain. Okey, apa harapan Puan? Kalau boleh, untuk join program saya nak tudung yang saya buat ni, sister scarf ni, naik macam tudung-tudung yang mahal, tudung-tudung yang famous yang lain. Okey, so you harapkan dengan join program pagi ni, you punya tudung akan jadi terkenal macam tudung lain? Ya, betul. Okey, saya bantu you nanti. Boleh Puan? Boleh? Awesome. Boleh kita teruskan? Puan Julaiza, Puan Fatimah? Boleh teruskan. Awesome. Okey, ini adalah sesi untuk slot pembelajaran. Untuk pengetahuan 3 usahawan dalam program ini, Puan Fatin, Puan Fatimah dan juga Puan Julaiza. Kenapa kewangan wajib kita cerita pada setiap minggu? Sebab ada tertulis dekat skrin. Kalau you tak ada duit, you tak buat bisnes. Hari ini kita dah banyak cerita tentang account, cerita tentang finance, kita dah cerita tentang tax. Hari ini saya nak cerita tentang macam mana you nak plan you punya duit. This is very important sebab Puan Fatin baru bermula bisnes, Puan Fatimawati dah lama dan juga Puan Julaiza dah lama. Sebab kenapa saya nak share ilmu hari ini tentang apa yang saya nak cakap ni adalah ilmu ni saya dapat very recent 2 hari lepas, which is sangat brilliant untuk saya dan dia menjadikan awareness tu sangat besar dan saya nak share kepada anda supaya anda dapat apa yang saya dapat. Okay. The thing is, antara kita buat bisnes, kita dapat duit dan duit tu kita simpan dalam bank. Betul tak? Betul. Okay. You tahu tak, bisnes you, kalau you buat sale, you bayar gaji, you tolak semua, you ambil gaji dan semua, adalah keuntungan, ada profit yang letak dalam bank. Lepas tu, you akan teruskan usaha untuk cari duit lagi. Semua sama? Alright? And cara macam itulah yang membuatkan bisnes you lingkup. Alright? Kenapa bisnes you lingkup? You bayangkan, bisnes tanpa cash dah memang confirm lingkup. Bisnes dengan cash tetapi tiada cycle, tiada pusingan akan lingkup. Alright, bisnes yang tiada cycle akan lingkup. Yang ini saya dah share dengan Puan Julaiza sebenarnya pada sesi one-to-one coaching. I just recap balik Puan Julaiza supaya you dapat gambaran dari segi perspektif berbeza. Boleh Puan Ju? Okey, boleh. Alright, cerita dia adalah saya tengok fakta dan kajian macam mana negara Venezuela boleh menjadi sangat-sangat lingkup. Untuk pengetahuan Puan Fatin dan juga Puan Fatimah, negara Venezuela terletak di Amerika Latin. Alright, Amerika Selatan. And negara Venezuela merupakan antara negara terkaya di dunia. Recorded, pernah berlaku pada tahun 1980-an. Okey, kenapa? Mereka negara biasa. Tetapi bila tiba-tiba mereka terjumpa emas hitam yang dinamakan minyak. Mereka jumpa minyak di dalam tanah mereka. Dan minyak tu mereka boleh pump keluar beratus bilion tong sehari. Beberapa ratusan juta tong, minta maaf, ratusan juta tong setiap hari. Di mana pemilik minyak terbanyak di dunia waktu itu Amerika, dan sampai sekarang pun Amerika baru pump minyak beberapa puluh juta sehari. Venezuela yang baru jumpa telaga minyak, mereka boleh pump keluar beratus juta tong sehari, yang membuatkan mereka jadi negara paling kaya kat dunia. Alright, tetapi kesilapan Venezuela bila mereka tahu mereka adalah negara terkaya di dunia, mereka betul-betul enjoy duit tu.
20% dipulangkan balik kepada rakyat, rakyat hidup mewah. 80% dibagi kepada orang atasan. Sebab tu jadi banyak korupsi di Venezuela. You know what? Mereka tidak spend keuntungan tersebut, 80% tersebut, 20% okeylah, you macam bagi zakat, bagi pada orang balik. Right? 80% tu you guna pakai untuk diri you, untuk orang atasan, untuk kehidupan mewah you, di mana tiba-tiba, tiba-tiba negara mereka menjadi sangat-sangat teruk, hyperinflasi. Di mana hyperinflasi ni, dekat supermarket mereka tak boleh letak harga. Bawang sekilo berapa mereka tidak boleh letak harga tersebut. Sebab dalam jangka masa beberapa saat, harga akan turun dan harga akan tiba-tiba naik. Berpandukan kepada komoditi syarikat, komoditi negara tersebut, kewangan negara tersebut. Alright, currency mereka. Nak beli bawang ni, sekilo contohlah RM2.5. Baru nak bayar, oh no, sekilo dah jadi RM5.80 dalam hanya beberapa saat. Negara mereka berlaku inflasi terus sebab kenapa? Bila mereka ada duit, mereka tidak simpan, mereka tidak invest pada perkara lain, pada industri lain. Bila mereka invest, ini yang menghidupkan balik pusingan duit untuk masuk. Apa yang saya nak beritahu you guys, bila you dapat sale dari syarikat, memang betul you kena keluarkan, bagi bayar gaji, bayar expenses, bayar bill, bayar gaji you, bayar tax, bayar zakat and so on. Balance yang kita namakan net profit, itu yang you kena invest balik supaya, contohlah Puan Fatin letak dalam unit trust. Dan daripada unit trust tu you dapat keuntungan. Keuntungan tu yang boleh buatkan you dapat keuntungan. Okay? I nak you guys ada cash flow yang betul. Bila dapat duit, okay? Bila dapat duit, jangan pakai duit tersebut. Contohlah Puan Julaiza punya sale bulan ni adalah RM58,000. Tolak semua commission agent, tolak gaji, tolak extra overhead, ada profit, net profit RM20,000. RM20,000 tu tidak boleh diguna pakai. You kena invest dalam industri lain, dalam tempat lain, di mana investment tersebut ada profit, profit tu baru you boleh guna pakai. Whereby duit tu akan kekal di situ RM20,000. Selagi tak dapat untung, selagi tu you tak boleh belanjakan. You tak boleh buat untuk happy hour, you tak boleh buat untuk development and so on. Alright, it's hard. Memanglah susah sebab kita tak pernah buat. Okay, I learn something. Uish, betul lah. My mentor pernah beritahu. My mentor Cina Bukit. Dia pernah cakap benda yang sama. Tapi Israel dalam different analogy, different perspective. And untuk pengetahuan you guys, di Venezuela sekarang, kalau you nak beli ayam 1 ekor, you bawa 1 troli duit. 1 troli duit yang tebal-tebal macam ni. Duit mereka dah tiada nilai. In fact, dekat jalan bersepah duit kertas. Sebab negara mereka terpaksa tambah 5 angka kosong dekat hujung. Jadi macam Indonesia. RM1,000 kita bernilai 33 juta dekat Indonesia. 33 juta rupiah contoh. Tak tahu lah berapa conversion, tapi dah jadi banyak nombor tu. Sebab mereka nak kawal inflasi duit. Right? So, ini adalah perkara yang kita boleh belajar di Venezuela. Dan Venezuela, kehidupan mereka dah comeback kepada zaman-zaman sebelum tamadun. Iaitu mereka menggunakan pakai sistem barter. You ada ayam, saya ada ikan, kita exchange. Itu di Venezuela sekarang. You ada tomato, saya ada bawang, kita tukar. Itu bahayanya bila kita tak kawal bisnes kita. Dapat semua? Awesome. Okay. Okay, I nak you guys bagi tepukan. Ini betul-betul nak bagi tepukan kepada pemenang aktiviti bisnes pada bulan September, pada bulan lepas. Pertama adalah Puan Fatimah Wati. Ya Allah, pemenang one-to-one terbanyak. One-to-one ni, you jumpa I personally secara privately untuk saya bantu bisnes you. 140 jam total Puan Fatimah pernah one-to-one dengan saya. Kemudian prospek terbanyak pun Puan Fatimah Wati. 40 orang individu yang pernah datang tengok bisnes beliau. Melebihi. Okay? Dan tim paling ramai. Okay, pasukan yang berkembang laju. Puan Julaiza, 8 individu. Fantastic. Puan Julaiza juga dapat sale terbanyak 144,000. Dan juga tetamu paling ramai. 2 usahawan pernah datang hasil daripada Puan Julaiza. Terima kasih Puan Julaiza. Okay. So, ini adalah ganjaran kepada Puan Fatimah Wati dan juga Puan Julaiza. Untuk perkataan Puan Fatin,
Apa yang mereka buat ni adalah hasil untuk bisnes mereka. Mereka buat bisnes mereka grow. Bisnes mereka grow, mereka dapat banyak duit untuk berkembang, untuk growth. Dan saya appreciate mereka punya pencapaian dengan berikan hadiah nombor 1 sampai nombor 5, Puan Fatimah dan juga Puan Julaiza, please claim dalam jangka masa bulan 10 ini. Tamat bulan 10, saya tak boleh bagi lagi. Okey, ini benda yang saya tak boleh nak bagi tau. Ni benda ni saya tak offer kat luar tau. So please claim segera. Alright, boleh? Okey, boleh. Faham? Dengan tak sabar nak claim. Okay. So, kita menunggu CEO baru, kita tunggu ahli baru. Hopefully Puan Fatim, you dapat duduk dalam seat ni, sebab seat ni kita nak bantu structure bisnes untuk terus meroket. Okay. So, kita nak you guys tahu, ini adalah kod etika. Alright, kod etika yang I nak you guys baca sama-sama dengan saya. Boleh? Boleh. Alright, so please buka mikrofon anda, unmute semua dan kita akan bacakan 5 perkara. Saya akan baca nombor 1, saya akan sebut 1 atau 2 atau 3, you guys akan baca seterusnya. Okey, nombor 1. Saya akan sentiasa bersyukur dan berfikiran positif terhadap segala dugaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nombor 2. Situasi buruk adalah peluang untuk saya berkembang andai saya selesaikan masalah tersebut. Nombor 3. Saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum dan kembangkan bisnes. Nombor 4. Saya akan sentiasa menyokong dan memberikan maklum balas membina terhadap circle saya. Nombor 5. Saya percaya leadership saya akan membawa kelebihan pada masa sekarang dan akan datang. Puan Fatimah, Puan Julaiza dan juga Puan Fatim, 5 perkara asas untuk you jadi manusia yang terbaik. Ini dia. Tolong apply segera sebab kenapa? Saya perasan ini saya fikir minggu ni. Do you mind untuk saya share sikit? Boleh. Alright. Saya tengah fikirkan pasal masa depan anak saya. Di mana saya fikir apa tahu? Kalau sekarang ni andai katalah budak darjah 1 dah boleh masuk asrama, saya nak hantar anak saya masuk asrama. Nak tahu tak kenapa? Siapa nak tahu kenapa? Kenapa? Mungkin terdisiplin, lebih berdisiplin. Alright, Dan disiplin. Lagi? Maksudnya dia kurang gadget. Kurang gadget lagi? Puan Fatin nak gagak? Anak saya kecil lagi. Agak-agak lah kalau anda katalah anak dia dari 1 dan boleh masuk asrama. Kenapa you nak masukkan dia dalam asrama agak-agak? Sebab dia untuk terpelihara. dia lagi bertanggungjawab, untuk Tanggungjawab. dia lagi disiplin, untuk dia lagi fokus belajar. Alright. This is the reason kenapa I nak hantar anak kalau anak kata darjah 1 dah boleh masuk asrama. Sebab I observe banyak manusia, ramai manusia every day. Manusia gagal berkomunikasi dengan manusia. Manusia gagal memberikan empati kepada manusia. Manusia gagal benefits terhadap manusia lain. Dan manusia gagal memberikan sesuatu kepada manusia lain. It's all about human. Sebab kenapa kita tidak praktis dengan culture. Alright? Saya nampak kekurangan dan kesilapan diri saya. Kenapa saya gagal untuk dapat banyak manfaat dengan manusia? Sebab mungkin saya punya culture tu lambat datang. Alright, so saya tengok ramai orang yang berjaya, saya kaji balik hidup mereka. Rupanya mereka start asrama dari tingkatan 1. Mereka dah belajar ke overseas, mereka dah masuk culture orang. It's all about sebenarnya culture yang betul akan nampakkan perspektif yang betul, akan bentuk karakter yang betul, akan memberikan manfaat yang betul. Right? It's all about culture, tetapi culture tu bermula dengan human. So 5 perkara ini adalah untuk jadikan you manusia terbaik. Dapat? Okay. So ini adalah golden session untuk CEOs. Puan Fatimah dan juga Puan Julaiza, sila tanyakan antara 3 soalan tersebut, sama ada nanti pasal jualan atau recruitment ataupun branding, untuk saya bantu jawab soalan. Silakan Puan Julaiza. Kemudian Puan Fatimah. Untuk hari ini
untuk kali ni saya nak macam mana nak brandingkan nama agensi saya. Biasa sebelum ni saya nak brandingkan nama saya tapi agensi saya. Okay, brandingkan nama agensi you. Okay, noted. Puan Nobi tak dapat hadir. Puan Fatimah? Puan Fatimah ada kat situ? Puan Fatimah 1, Puan Fatimah 2. Dah terleft. Saya rasa terleft. Oh, dah terleft. Okey, tak apa. So Tuan Firdaus pun tak dapat hadir, Puan Anis pun tidak dapat hadir. Okey. Sesi penyelesaian. So kat sini, kita come back balik pada perkara untuk this is cara macam mana you nak selesaikan masalah. Setiap masalah atau setiap perkara yang you nak tambah baik, you kena tengok dulu apa peluang yang you boleh nampak kalau you selesaikan masalah tersebut. Ini adalah untuk pengetahuan Puan Fatih, ini adalah kita namakan dia SWOT. SWOT ni adalah perkara yang wajib untuk entrepreneur atau designer buat dahulu sebelum bertindak kepada keadaan seterusnya. Alright. SWOT adalah strength, weaknesses, opportunities dan threats, ancaman. Okay. Opportunity, bila you ada masalah atau you nak satu kelebihan, you kena tahu dulu apa kelebihan dan apa peluang kalau you buat benda tu. So Puan Julaiza, macam mana you nak kembangkan business brand, betul? Puan Julaiza? Ya. Okay. Ya, betul. You are talking about JZ Agency kan? Ya, JZ Agency. Okay. Bila you nak kembangkan brand JZ Agency, first thing first, you kena nampak peluang. You sebelum tu, kenapa, apa tujuan you nak kembangkan brand JZ Agency? Bagi tahu dulu, kenapa? Okey, first sekali saya hendak untuk memudahkan orang tahu kelebihan dari JZ Agency. Supaya bila saya nak buat recruitment, so mereka akan tahu bagaimana culture dalam JZ Agency yang terbaik yang diorang boleh, yang actually sebenarnya diorang wajib join. Okay. Alright, nak tahu kelebihan. Okey, lagi? Yang kedua, macam saya sekarang ni memang tarik anak muda, milenial. So benda tu saya dah buktikan lah. Dan saya nak macam milenial ni maksudnya nak join JZ Agency ni disebabkan oleh anak-anak muda yang dah perform dalam JZ Agency. So boleh nak recruit senang lah. Okey, Puan Julaiza, boleh tak saya bantu you? You kena ada satu, I believe tujuan Puan Julaiza tadi sebenarnya adalah tentang brand differentiation. Maksud brand differentiation dia adalah you nak bagi tahu kepada marhain, kepada public tentang apa bezanya dalam banyak-banyak company insurans ni, dalam banyak-banyak agensi insurans, mana satu agensi insurans yang paling terbaik. Betul? Ya, betul. Okey, itu adalah tujuan. You kena tulis dalam buku nota you adalah untuk membezakan antara agensi dengan agensi lain, which one yang terbaik. So you punya keyword adalah brand differentiation. Dan target kedua adalah kepada siapa. Alright, kita pernah buat dulu kepada siapa, memula why, kemudian who. Alright, selepas who adalah how. Betul? Okay. So first adalah why. You dah tahu, you dah buat brand differentiation. Nombor dua adalah who, you target kepada milenial, kepada orang muda. Nombor tiga, how. Okay. Bila you target kepada milenial, you nak dapat milenial ni dekat mana, Puan Julaiza, sebelum saya teruskan? Daripada fresh graduate, daripada university. Okay. So you tahu exactly siapa audience you. Bila you tahu milenial ni, you target university student, yang you perlukan bukannya milenial tersebut. Yang you perlu cari adalah coordinator atau dekan universiti atau lecturer universiti. Itu yang you kena cari. Faham? Okay. Faham? You dapat pegang lecturer, you dapat pegang coordinator, you dapat pegang dekan atau you dapat pegang CEO universiti atau pengarah universiti, automatically you dapat student. Faham? Faham. Right. So kat situ baru you tahu how. How ni akan jadi mudah kalau you jelas siapa yang you nak target dan kenapa you nak target. How. Saya berikan contoh kepada Puan Julaiza dan contoh ni please apply. Untuk menampakkan opportunities. Peluang yang you nampak dalam masalah ni adalah bila you tahu you target kepada dekan atau kita ambil paling low ranking lah, kita target kepada lecturer. Bila you target kepada lecturer, peluangnya adalah
you mudah untuk sampaikan kelebihan dan perbezaan antara agensi. Kat sini kita dah tahu how adalah jumpa lecturer, buat satu talk, buat satu awareness, kongsi value. Contohlah nama lecturer itu adalah contohlah Puan Zarina. Dan rekan-rekan Puan Zalina. Alright? Zalina. Puan Zarina, you lecturer untuk untuk Meskom kan? Ya, saya lecturer untuk Meskom. Saya nak bagi awareness lah kepada student you, especially yang kepada last semester. I believe mereka nak graduation. Saya nak buat talk macam mana mereka boleh beli kereta selepas tamat graduasi. Alright? Sebab kenapa? Pertama, how tu adalah you cari lecturer, you cari coordinator atau you cari dekan. Nombor dua, how adalah you cari jalan macam mana nak berjumpa dengan audiens. Macam mana berjumpa dengan audiens? Audiens adalah student last semester dan kenapa saya cakap Meskom? Right? Sebab you dah tahu siapa yang you nak, millennial yang terbaik yang boleh duduk bawah agensi you adalah millennial yang pandai bercakap. Dan yang pandai bercakap kebiasaan adalah Meskom. Kebiasaannya adalah designer. Kebiasaannya adalah siapa lagi kebiasaan adalah professionals. Sebab kenapa? You kena tahu dalam subjek yang mereka belajar dekat universiti ada subjek presentation, ada subjek event, ada subjek practical. Mereka dah terbiasa bercakap. So bagus you target directly kepada mereka. Alright? Saya nak target student maths yang belajar matematik dekat universiti, yang belajar kalkulus, boleh. Mereka pandai, tetapi kekurangan dia kalau you suruh mereka menjual, mereka kekok. Sebab mereka tak belajar kat universiti. So you pilih audience yang directly yang boleh memudahkan you lagi 3-4 tahun. Boleh? Boleh. Faham. So you dah dapat opportunity soon dan you kena tengok apa kekuatan. Kalau I target pada student Meskom, mudah ni kalau I dapat recruit, mudah orang nak buat hasil. I dah tak payah nak mengajar sangat macam nak bercakap. Itu kekuatan. Kalau you target pada orang yang betul. Alright? Dan kenapa you nak cerita tentang macam mana cara nak beli kereta? Sebab you bercerita tentang apa yang orang nak, bukan apa yang you nak. Faham Okay. Saya dah pernah bantu you sebelum ni macam mana cara dia adalah first, you bagi dulu apa yang orang nak. Dah nampak kan macam mana nak beli sekeping Myvi. Sekeping pula. Macam nak beli seketul Myvi. Okay. Ini Myvi caranya macam ni, you kena kerja, dapat gaji macam ni. You pembelanjaan macam ni, tinggalkan duit sikit dalam bank, yang ini you apply, ada guarantor, dah. Cara nak beli sebuah Myvi. Ini adalah kereta saya. Alright, you tunjuk gambar kereta you. Macam mana saya boleh beli Mini? Macam mana saya boleh beli, you punya Countryman Ya, Countryman. Macam mana saya boleh beli kereta Mini Countryman? Ini adalah caranya. You bagi dulu apa yang praktikal bagi mereka. Kemudian you bagi mereka nampak dream big. You boleh bagi mereka nampak kayangan. Wih, aku pun nak pakai Merc, aku pun nak pakai kereta Mini Cooper, aku pun nak pakai Mustang. You kena bagi mereka angan-angan. Kalau, sebelum tu, semua dah tahu kan cara nak beli Myvi, cara nak beli Mini. Siapa yang nak beli Myvi kat sini? Saya nak tanya dahulu. You akan nampak tak ramai angkat tangan. Adalah angkat tangan. Tapi bila compare siapa yang nak beli Mini, yang angkat tangan untuk beli Myvi tu pun angkat tangan lagi sekali untuk beli Mini. Kalau nak beli Mini, ini gaji yang you perlukan dan ini yang saya boleh bagi kepada you selepas tamat belajar. Konteks saya habis graduation, konteks saya ajar you macam mana dapat gaji 3,500 sebulan. Contohlah kalau dapat untuk beli Mini Cooper. Mini Countryman. Kereta Mini tu bayar berapa installment sebulan, Puan? Saya beli cash. Beli cash berapa? Sebab saya just top up dalam 80. 80,000. Alright. Kalau ada kata ambil installment, berapa? Installment lebih kurang dalam 1,000. Kalau 1,000 lah lebih kurang. Kalau 1,000 dalam, sebulan. lebih kurang lah. 1,000, 1,200. Kalau fresh graduate ni tiada komitmen, ambil lah ada kredit card saja. Most dia ada RM5,000 gaji, dah boleh lepaskan beli? Yes, betul. Dah lepas dah. You target. Kalau nak beli Mini Countryman, at least RM5,000 je sebulan.
Saya bantu you macam mana dapat RM5,000 sebulan dalam jangka masa 2 minggu. Siapa yang nak? You akan tengok ramai student tu akan angkat tangan. So waktu tu contact saya selepas tamat program ini. Terus recruit. Okay. Alright, you akan nampak kat sini weaknesses pula. Apa kelemahan dia? You akan nampak kelemahan, kemungkinan mereka ni tak ada vision yang betul. So itu you take note dan letakkan dalam SOP. Mungkin you nampak mereka ni tak ada passion yang betul. Letakkan training untuk counter mereka dan tengok ancaman. Ancamannya mungkin ada orang akan hasut dia. So waktu tu lagi kat contractor and so on. Kawal risiko tu. Boleh Puan Julaiza? Boleh? Alright, fantastic. Dapat blueprint hari ni? Dapat sangat. So, saya nak you apply bulan ni. Boleh Puan? Boleh. Saya dah sambil-sambil tadi saya dah fikir siapa orang yang saya nak jumpa. Puan Ju? Lagging pula. Alright. Tak apa. Pegawai utama saya nampak dekat daripada. Okey, dengar tak? Okey, baru dengar. Okey, Puan Ju silakan. Dah dapat dah? Dari mana? Sekejap Okey, Mara daripada KPM lah, College Yes. kat situ. Saya rasa nampak dia punya pegawai. Dah saya akan jumpa dia dalam minggu hadapan. Alright. Nak tak extra tip saya bagi sekarang? Of course lah nak. Okey. You call pegawai Mara tu. Hai, nama saya Julaiza Jumaat. Saya Unit Agency Manager. Tuan Haji, saya nak buat kerja amal lah sedikit, boleh tak kepada student you? Buat apa tu Puan Ju? Saya nak buat talk tentang macam mana mereka nak beli kereta selepas tamat belajar. Saya nak share pengalaman saya. You cakap macam tu dulu. Dapatkan minat Tuan Haji tu untuk say yes dahulu. Jangan cerita lebih. Lalu kata, macam mana you nak buat tu Puan Ju? Okey, kita akan buat talk secara online dalam jangka masa 90 minit saja. Saya nak share dengan diorang macam mana mereka nak beli kereta, nak jaga duit, nak buat loan supaya at least mereka tidak beli yang bukan selepas habis belajar. Just cerita benda tu je. You tak cerita pun pasal recruitment. You cerita tentang apa yang orang nak dengar. Itu saja. Okey. Tadi tuan cakap apa? Nak beli kereta, bagaimana cara nak buat loan. Satu tu apa? Nak uruskan kewangan. Nak uruskan tak nak kewangan. mereka buat benda duit apa, tak nak mereka beli bukan. Selepas tamat belajar. Okey. So you cerita apa yang orang nak dengar, jangan cerita apa yang you nak cakap. Alright. Beza Puan Fatimah dah terkeluar. Puan Fatin pun kena sama. Bila you nak pitching atau you nak menjual atau you nak jual idea, jual produk, cerita apa yang orang nak dengar, bukan apa yang you nak cakap. Itu dia punya keyword. Right. Boleh saya teruskan? Boleh? Ini adalah call to action dia. Puan Julaiza, bila you dah dapat blueprint tadi, you kena structure program tersebut. Siapa leader? Leader dia will be for sure you. Leader dia jadi siapa? Leader dia boleh jadi maybe you punya staff untuk backup you kalau you bercuti atau you ada agency. Dan player dia siapa? Player dia adalah ketua Mara tersebut. Player dia adalah lecturer. Player dia adalah my team untuk control the room. That's the player. The buyer could be adalah you punya student, mereka punya student. Itu adalah buyer mereka. Buyer adalah orang yang bakal yang ambil offer tersebut. Okay? Right? Okay. So then better baru you akan dapat RM ni just simbolik saja. Dan kemudian you akan dapat orang. Alright. Okay. So, ingat apa yang you buat ni, kenapa kita nak cerita tentang human, come back balik you nak dapat result yang terbaik bermula dari orang yang terbaik. Okay? Bermula dari individu yang terbaik, bermula pada klien terbaik, bermula pada agent terbaik. Alright. Fantastic. So, seterusnya, ini adalah polisi untuk program CEO Coaching. Di dalam program CEO Coaching ni, kita tidak membenarkan you untuk menangguhkan you punya sesi. Tuan Kimi, saya nak berehatlah 80 bulan. Minta maaf, kita tak izinkan. Okay? Once you bercuti, you punya annual fee akan burn. Okay? Kita tak nak you tangguh sebab kalau you berani tangguh, maksud dia, you berani untuk lewatkan kejayaan bisnes you. You berani untuk lewatkan perkembangan bisnes you. Itu kita tak nak. Sebab itu adalah tanggungjawab saya sebab you bayar saya untuk bantu bisnes you.
dan saya nak you yang letak full commitment. Hari ni saya demam, saya tak larat sangat, tetapi saya datang juga sebab you dah bayar saya. Right? It's time untuk you reflect yourself. Boleh? Boleh. Awesome. Okay, now kita nak mulakan dengan sesi soal jawab. Kita bagi peluang kepada Puan Julaiza dulu untuk tamatkan dulu you punya blueprint, you punya strategi and so on. Kemudian kita akan come back kepada Puan Fatin. Kelebihan sebab hari ni Puan Fatin tak ramai orang. Hari ni ramai pula yang ada aktiviti. I believe tak ramai kenapa tahu? Sebab dah boleh bercuti. Nanti ramai tak datang. Okay, nanti kita akan bagi peluang kepada Puan Fatin untuk bertanyakan soalan juga. Boleh Puan Fatin? Boleh? Awesome. So Puan Julaiza, silakan dahulu sesi soal jawab. Okey. Saya nak tanya, contohlah dalam saya punya agensi, actually saya tak adalah buat MOU dengan ejen-ejen yang sedia ada ni. Tetapi actually sebenarnya saya nak buat satu MOU lah dengan ejen-ejen, contohnya yang convert daripada daripada part time kepada full time. Saya nak macam sekarang ni, mereka ni mungkin jarang datang pejabat lah. Sebab diorang buat daripada rumah, tapi how saya nak tekankan kepada mereka supaya setiap hari tu mereka kena berada di pejabat lah sebelah pagi. Kadang-kadang bila kita cakap ni, ejen-ejen kita dia kejap datang, kejap tak datang. So macam mana tu dia. Okey. Dia tak tadi saya cakap, cerita apa yang orang nak dengar, bukan apa yang you nak cakap. Okey. Ingat tak? Okey. You nak mereka datang setiap pagi, setiap hari dekat pejabat. At least berapa jam Puan Ju? At least 3 jam. 3 jam. Okey. You nak mereka datang ke pejabat at least 3 jam setiap hari. Tapi mereka ada hak untuk tak datang. Setuju? Setuju, betul. Right. So, bila you cakap apa yang you nak cakap, mereka takkan dengar. Kita nak cerita tentang human psychology sebenarnya. Right? You kena cerita apa yang mereka nak dengar. Contohnya, guys, saya nak belanja sidekick office, JC agency kita sediakan sarapan setiap pagi. Datanglah, saya nak buat amal jariah, datanglah makan. Kalau you bawa anak, tak apa, bawa anak je datang. At least mereka datang. The thing is, achieve. Apa yang you nak tercapai, mereka datang. Mereka datang dulu, dan bila mereka datang, dah makan nasi lemak, waktu tu you boleh sesi untuk heart to heart. Sesi untuk memberikan empathy yang membuatkan mereka rapat dengan you. Mereka mungkin datang hanya makan. Mereka mungkin datang ambil kesempatan. Expect that. Tetapi bila you letakkan strategi kedua, mereka nampak you baik, mereka nampak you sangat ramah, mereka nampak you memahami mereka melalui empathy. Sebut salah lah aku, tak apalah. Contohlah macam Puan S, kalau nak datang hari-hari pun boleh. Kita ada je, kalau you nak table, kita boleh sediakan untuk you duduk sini, tak apa. Just lepak-lepak 3 jam sehari pun tak apa. Kalau you ada macam, I don't know, you nak belajar ke, you nak tengok surrounding ke, you buat suggestion. You akan nampak tak semua akan termakan cara ni. But at least 20% wajib you target. Boleh? Kenapa 20%? Masih ingat Puan Julaiza? Masih ingat tak kenapa 20%? Tak ingat lah Tuan. Sebab 20% adalah human concept. Okey, untuk pengetahuan Puan Fatin, Puan Julaiza, saya recap balik. 20% manusia dalam syarikat you akan suka you gila-gila, akan support you gila-gila. Walaupun you buat perkara yang tak best, mereka tak apa, mungkin kita salah faham kot, I believe Puan Ju baik. 20% ni organically atau naturally memang akan sokong you. 20% lagi you sedekah pun, show off lah perempuan ni, poyo gila kot aku menyampah dengan dia, padahal you tak buat apa-apa pun. 20% akan naturally atau organically akan tiba-tiba tak suka you. Mungkin dia period, atau mungkin dia bergaduh dengan husband, atau mungkin tiba-tiba mood dia tak elok. Somehow tiba-tiba mungkin kena rasuk syaitan ni rojim. Tiba-tiba dia menyampah you. Kita tak boleh nak expect. Alright? Tapi 20% ni memang akan berlaku. Whereby lagi 60% akan jadi lalang.
dia akan ikut yang buruk atau dia akan ikut yang menyokong. Dia akan ikut pada mana yang paling kuat bercakap. Kalau 20% yang positif ni kuat bercakap, mereka dengarlah pada 20% yang baik. Kalau 20% yang tak baik ni lagi kuat bercakap, mereka akan pergi kepada 20% tersebut. Itu konsep manusia dekat mana-mana dunia. Right? So Puan Julaiza, you kena cerita apa yang orang nak dengar. Contohlah, kita sediakan sarapan ke office, datanglah. Kalau nak bawa anak, tak apa, saya nak belanja semua. Itu satu contoh. Nombor dua, siapa yang nak belajar boleh datang office. Kita ada special session untuk nak close 3 case dalam satu phone call pada hari ni. Ingat strategi yang saya nak bagi yang kedua ni, dia tak praktikal kalau you buat every day. At least you buat every week. Seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Okay? Tapi sebenarnya you tak cakap pun benda ni seminggu sekali. Okey, kita seminggu sekali kita akan buat training untuk buat phone call, training untuk buat marketing, training tak, you tak, jangan announce. Tapi dalam jadual you ada tulis. Cuma orang tak tahu. Okey guys, I nak buat special announcement ni. Esok atau 2 hari lagi I nak buat special training kalau siapa nak close sale 2 klien dalam satu phone call. Lagi 2 hari pukul 10 pagi datang office. Kita nak 5 orang je, jangan ramai-ramai. Tapi kalau lebih, kalau you datang 10 orang, saya belanja makan. Contoh, saya belanja pizza. Makan tu subjektif. Belanja makan, roti canai lah tu. Siapa datang 10 orang, saya belanja pizza. Wow, pizza. Siapa datang 10 orang, saya belanja KFC. Siapa datang 10 orang yang datang ni, saya bagi cash RM50. Contoh. Wow. Alright? You cerita apa yang orang nak dengar. Cerita apa orang nak dengar. Cerita apa orang nak dengar. Okey. Alright? Atau kadang-kadang Puan Ju, orang bosan datang office you. Trust me. Sebab kenapa? It's happened to me. Apa yang kita buat dulu 2015, kita buat macam mana tahu? 2015. Okey, staff semua. Saya rasa bosan dah. Office korang rasa bosan tak? Biasa je bos. Alah, jaga hati lah tu. Hati saya cakap kan. Saya cakap macam ni. Okey. Esok semua pakai lawa-lawa, pakai makeup. Kita buat kerja kat luar. Kita orang lepak dekat perpustakaan Shah Alam. Perpustakaan Shah Alam tu dekat 6 tingkat. Memang public, ramai gila. Yang laki-laki sukalah sebab kat situ ramai student awet. Ramai awet-awet student. Right? Yang perempuan sukalah sebab ramai ramai boyfriend, jantan-jantan yang jabu-jabu, student. So kita lepak, I cerita benda yang orang nak. Sebab my staff youngster, my staff millennial, my staff orang muda, lelaki dan perempuan, mostly tak berkahwin lagi. So saya bawa kat tempat yang mereka suka. Right? Human psychology. Kalau Sampai mereka dah kahwin, sampai cuci mata. nak cuci mata cucilah. Tapi yang penting you buat quality yang I nak. Itu my target. So kita lepak kat sana berapa lama? Berapa lama bos nak pergi? Alah, kita pergi 3 jam cukup lah, lepas tu balik. Tapi I tak pergi 3 jam. I duduk situ 5 jam. Habis 5 jam, bos nak balik bila ni? Nanti dulu lepak, rushing, tak ada buat apa pun. Habis je 5 jam, kita bagi reward lagi. Okay dah guys, kalau you guys nak balik rumah, baliklah terus. Tak payahlah masuk office. You guys boleh rehat terus. You ke, Cik you ke bos? Semua suka. Trust me, next week I ajak terus okay. Mana bos nak pergi mana lah lepas ni? Sebab dia tahu kalau kita buat kerja kat luar akan balik awal. So I cakap, I bagi benda yang orang nak dengar. Right? Kenapa I berani buat macam tu? Siapa nak tahu? Saya. Kenapa I bagi balik awal? Sebab kita dah buat kajian, kita dah buat tesis, manusia atau pekerja hanya bekerja dengan sangat berkualiti dari 3,5 jam ke 5 jam waktu mereka bekerja. Mereka tak akan bekerja 8 jam sehari. Walaupun dalam Akta Tenaga Buruh 8 jam sehari wajib. 8 jam sehari. Right? Sebab kenapa? Balance tu mereka tengok WhatsApp, mereka jalan pergi tandas, mereka lama dalam tandas, mereka pergi makan, mereka phone call, mereka borak-borak, mereka pergi print, mereka macam-macam lah. Buang masa gila. Okay? So, menjawab Puan Julaiza? Menjawab. Thank you coach. Okay, welcome. So kita mulakan dengan Puan Fatin dan kemudian Puan Fatimah boleh? Puan Fatimah, you dekat mahkamah tu kan? I boleh tanya, I tengah tunggu klien datang actually. Okay, tak apa. Kita mulakan pada Puan Fatimah dulu boleh? Puan Fatim? Boleh. Okay, silakan Puan Fatimah.
Terima Okay, kasih Puan Fatin. I sekarang ni, I punya program tu yang I nak buat yang untuk training tu, ada satu student sahaja yang baru daftar. Alright. Jadi ada macam, so macam I don't know, the thing is dia dah bayar, that's the thing lah, tapi satu sahaja. Jadi Okay. macam tak sampai KPI, jadi I tak tahu nak buat apa, I dah minta tolong orang promote kan, tapi belum nampak hasilnya lagi. Alright. So Puan Fatimah, you dah cuba strategi yang I share pada hari Rabu hari tu? Untuk minta kawan I semua tu, blast kan? Untuk student yang bayar tu, dia panggil kawan yang lain untuk join. Oh, so I kena ni student daripada Sabah? Yep. Suruh dia call kawan-kawan dia untuk join sekali program tersebut. Kan Okay, cakap? I call her personally lah macam tu. Alright. Dia macam ni tau. Walaupun seorang, you boleh guna pakai kuasa seorang. Ini yang kita namakan, kita nak hidupkan balik pusingan. Kita nak hidupkan balik cycle. Call balik, siapa nama dia? Puan Fatimah? I tak perasan nama dia siapa. Okey, contohlah kita ambil dia nama dia Cik D lah. Okey, D, boleh tak you call kawan-kawan you untuk join program I. You dapat 3 orang, I belanja tiket RM30 tu I bayar balik pada you. You masuk free. At least you dapat 4 orang. You rugi 30 orang tapi you dapat RM90 balik. Faham? Alright, Okay, you cuba buat. je strategi tu. Okay? Okay. Dan ini I nak you nampak Puan Fatimah dan juga Puan Fatin. Ini masalah kalau harga tiket you terlampau murah. Okay? Murah, bagus, orang nak. Tetapi Puan Fatin, bila harga tudung you murah, you akan nampak susah untuk you hidupkan cycle. Puan Fatimah, you dah experience a lot. Please Puan Fatimah, lepas ni, you naikkan harga tiket you, jangan bagi RM30. Letak RM180 minimum. Jangan risau ada orang nak beli ke tak nak beli, ada orang nak join ke tak nak join. Sebab RM30 pun orang tak join. Trust me. Right? Kenapa kita nak letak harga 180? Kita nak cerita macam mana nak kawal risiko. Right? Kalau you letak RM180, okay? Ada satu orang join. Saya nak Puan Fatimah nampak dari perspektif berbeza. Okay. D, you dah join kan? Terima kasih. I really appreciate you. D, kalau you dapat bawa masuk 3 orang, I boleh bagi diskaun pada you. I charge you hanya RM100. RM80 I return balik. Tapi you wajib bawa 3 orang. At least you tak rugi satu kepala. You masih dapat keuntungan, cuma kurang untung. Itu pertama. Nombor 2, yang datang 3 orang ni, siapa yang datang 3 orang masuk dan bayar serentak, I bagi harga tiket you hanya RM150 sahaja. You kurang untung tapi you dapat confirm customer 3. Dah 4 orang. Alright, kita kira maths 150 kali 3, 450 campur 100, you dah ada 550. Dah ada 4 orang. 4 orang ni guys, I nak you bantu I. Kalau you dapat call lecturer you dan convince lecturer you untuk join program macam ni, and lecturer you hantar at least 10 orang minimum, I belanja semua tiket ni. You masuk 4 orang ni masuk free, tak payah bayar. You lost 550. 180 kali 10 orang kali dengan 4 lecturer, you dapat 7,200. You lost 550 tapi Puan Fatimah dapat 7,200. Faham tak? Faham. I nak you nampak ini adalah pricing strategy. Alright, ini adalah strategi harga di mana you tengah main supply dan demand. Supply dan demand. Kenapa supply dan demand ni benda paling asas dalam bisnes. Okay? Dan you akan boleh hidup dan boleh main game supply demand ni kalau you ada harga yang betul, nombor yang betul. Nombor harga, nombor manusia, nombor timing, nombor duration, period and so on. Okay, Puan Fatimah again, alright, jangan lagi letak RM30 sebab susah you nak adjust. Orang tak pandang free RM30, orang pandang free RM80. Commission orang pandang. Yang mudahkan kerja you, Puan Fatimah. Okay? Faham. Alright, fantastic. Puan Fatin, bila you consider harga tudung yang murah, you kena fikir balik apa yang terjadi pada Puan Fatimah. Puan Fatimah seorang lawyer. Kualiti program Puan Fatimah top notch. Terbaik saya dah participate. Tetapi orang tak join. Normal sebab kita gagal memaklumkan pada orang lain.
atau kita gagal membuat proses marketing. Sebab tu orang tak datang. Tetapi kalau ada seorang datang, marketing you boleh jadi automatik kalau you jumpa orang yang betul. Atau kalau you translate orang yang biasa kepada orang yang luar biasa, program you akan jadi terbaik. Dia satu orang datang nak belajar, tetapi you nampakkan perspektif berbeza yang di mana dia bukan belajar saja, dia boleh buat duit sendiri. Dan dia akan buat duit. Right? Nak saya bagi contoh tak Puan Fatimah dan juga Puan Julaiza, Puan Fatin? Boleh, boleh. Boleh? I ada seorang wife. Oh lama macam mana statement tu, I ada seorang wife. Untuk pengetahuan juga, saya dah kahwin tiba kan. Alright. So I ada wife. I cakap dengan my wife, apa tahu? Kalau you boleh hidupkan program ni, kalau you boleh suppose dekat syarikat you, I akan bagi komisen untuk you. Satu program I bernilai RM12,000. Tetapi I boleh bagi komisen RM3,500 untuk 2 jam ni program. Ni real, I bagi pada semua orang. Okay? Wow, agak-agak Puan Fatin, Puan Julaiza, saya nak tanya, RM3,500 you dapat dalam masa 2 jam, agak-agak banyak ke sikit? 3,000. Berapa? 3,000? Dapat RM3,500 dalam masa 2 jam. You just buat satu kerja saja. Oh, banyak tu. Alright. Ramai orang ada yang cakap macam, alah RM3,500 2 jam. Boleh lah. Dia cakap macam tu. I tanya balik pada dia, berapa gaji you 1 jam? And ramai orang tak boleh jawab. Sebab kita tak tahu gaji kita 1 jam berapa. Dan you akan cakap RM3,500 tu boleh lah. Sebab you dah biasa dapat satu hari mungkin RM8,000. Satu hari RM8,000, kalau you bekerja 12 jam, 1 jam you hanya RM666,66666. Kalau RM3,500 bahagi 2 jam, 1 jam you bernilai RM1,750. Kita compare kat situ sebenarnya. Ini perspektif nombor ni I dapat daripada my boss, Indian guy. Maknanya ramai orang tak ambil perat tentang nombor. So, bila I tanya my wife, dia kata macam, malas lah, leceh lah kerja ni. Yalah, kerja 2 jam, you expect kerja senang. Memang tak lah. Kerja dia mungkin susah. Tapi sekali buat, dapat RM3,500. Okay. I bagi dia opportunity. Tetapi, tiba-tiba dia boleh jadi ejen untuk produk Habatus Saudah. Dia boleh jadi ejen untuk jual cadar katil. Saya tanya dia, kenapa jadi ejen? Entahlah, sebab kalau dapat jadi ejen ni, at least boleh beli cadar ni murah sikit. Berapa cadar tu? Harga dia ratus lah, dalam RM400 lebih lah. Okay. RM400 lebih, you nak diskaun berapa? At least boleh dapat harga RM300 lebih. You bayangkan you nak bayar RM300 lebih, you nak kena keluar duit RM300 lebih, dan you kena promote bisnes orang tu jual cadar. Rather than you jual satu program training, you dapat RM3,500. Dia nampak penting dekat situ sebab perspektif dia kat situ. Tugas kita adalah nampakkan dia perspektif kita. Itu tugas usahawan. Alright? Kita kena tukar pandangan manusia. Sebab tu saya cakap, cerita benda yang orang nak cerita. Cerita benda yang orang nak dengar. Cuba saya cakap dengan my wife. I pun salah cakap. Bila I perasan benda tu, I salah cakap. Saya cakap dengan dia, B, kalau you appoint my program kepada company you, you dapat RM3,500 dan you boleh beli cadar untuk kita, untuk mak dan juga untuk ibu. Agak-agak okey tak sedekah? Cubalah buat hari Jumaat. Dia akan cakap apa dia tak? Dia dah lah boleh beli cadar. Dia dah lah boleh beli cadar. Dia boleh bagi mak dia pula. Dia boleh bagi pula mak mertua dia. Right? You rasa dia nak cakap apa? Sebab tujuan dia hanya nak beli cadar. Itu je. Dia akan cakap ya. Sebab dia tak dapat beli cadar 1. Dia dapat beli cadar 3. Mestilah dia say yes. 3. So you punya tugas adalah cerita apa yang orang nak dengar. Atau tukar perspektif, tukar pandangan mereka supaya mereka nampak apa yang you nampak. Okay? Alright. So Puan Fatimah terjawab? Okay, tak apa. Puan Fatimah, terima kasih. Puan Fatin, silakan Puan Fatin soalannya. Okay, saya macam ni tahu Tuan Kimi. Saya ni sebab saya macam dah lama juga berniaga, tapi berniaga barang orang.
And saya ni, kalau saya berniaga, saya macam orang akan beli dengan saya bila dia orang berjumpa dengan saya. Kalau Alright. online ni saya macam susah sikit. Faham? Macam tu. Saya banyak menjual di kalangan orang sekeliling saya, orang yang jumpa dengan saya. Bila orang jumpa dengan saya sekali, saya memang boleh jual. Tapi untuk saya berniaga online, kan biasa dalam Facebook ke apa, susah untuk saya tarik customer. Okey. So soalan dia adalah? Jadi saya nak tahu macam mana saya nak tarik customer yang tidak mengenali saya. Macam mana you nak tarik Secara strangers secara online. Ya, secara Okey. online. Okey. Dia sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya tak ada masalah pada orang yang you kenal atau orang yang you tak kenal. Trust me. Okey, contohlah Puan Fatin nak jual tudung. You jumpa you punya cousin. Dah lama tak jumpa. Alright, you jumpa cousin you. Babe, I jual tudung sekarang. Belilah tudung I. You rasa dia nak cakap apa? Dia akan beli. Dia akan beli. Okey. Kalau cousin you lelaki, agak-agak dia nak beli tak? Kalau Susah cousin kot. saya lelaki, kalau dia Susah. student, kalau sebab saya walaupun baru 3-4 hari berniaga tudung kan, saya jumpa cousin saya, Dek, beli jual lah tudung, nanti akak bagi ni promote. Korang kan ada group, saya cakap macam tu kan. Promote dekat kawan-kawan. Lagipun RM12. Kalau macam saya ada planning tahu Tuan Kimi, kalau saya akan letak batu-batu dekat tudung, so saya akan naikkan harga ke tudung tu. Alright. You perasan tak Puan ikut Fatin? pada design. You perasan tak kenapa susah nak jual? Right? Ini saya judge, saya bagi tahu pendapat saya based on apa yang saya nampak pada Puan Fatin punya statement. You bagi tahu apa yang orang nak you cerita apa yang you nak cakap. You tak cerita apa yang orang nak dengar. Dik, jual lah dik. Nanti kau boleh buat kat grup kau, WhatsApp grup kau boleh jual. Itu adalah apa yang you nak. Kita nak, ya betul. Yes. You patut cakap apa yang mereka nak dengar. Dik, kau nak tak 1,500 waktu student? Jual tudung je. 1,500 nak siapa tak nak? Faham tak? You cerita dulu apa yang orang nak dengar. Then baru cerita macam mana nak dapatkan $1,500. Okay? Benda ni berlaku pada kawan you, kenalan you, cousin you ataupun strangers. Okay? Tugas usahawan adalah bercakap dengan strangers, bukan bercakap dengan inner circle atau orang yang you dah kenal. Okay? Sebab trust me, orang yang you dah kenal pun kadang-kadang tak suka you. Sebab kenapa? You cerita benda yang mereka tak nak dengar. Betul. Right? Sebab tu mereka tak suka you. Cuba you cerita benda yang mereka suka. Contohlah member ni suka memasak, tapi you cerita benda-benda memancing. Aku itu hari pergi pulau ni best tu mancing kat sana. Memang banyak ikan. Okay. Bila kau pergi? Faham tak? Dia macam, apa lagi soalan dia, okay, bila dah tanya, oh dengan siapa kau pergi? Faham tak? Dia macam terpaksa layan you. Cuba you cerita benda yang orang suka. Tu hari aku pergi pulau ni, kau suka masak ikan ni Ikan ni tadi aku dah mancing kat pulau ni. Banyak tau ikan macam kau masak ni. Macam mana cara nak masak ikan ni Dia akan cerita benda yang dia suka. Sebenarnya, you tengah supply dan demand. You suruh dia cerita apa yang dia suka, tapi dalam masa sama you tengah pancing apa yang you nak sampaikan. Faham tak? Faham tak Puan Fatin? Faham. Alright. So macam itulah you cerita dengan strangers. Jangan cerita apa yang you nak cakap. Cerita apa yang orang nak dengar. Okay? Boleh Puan Fatin? Puan Fatin lagging. Okay. Boleh? Alright, fantastic. Boleh saya teruskan? Boleh? Okay. Puan Fatin. Boleh. Tahu tak dalam bisnes you perlu buat 3 perkara? You tahu tak apa 3 perkara tersebut? Tak tahu. Okay, ini 3 perkara yang you wajib untuk invest. Okay. Pertama adalah you wajib invest dalam you punya kenalan. Itu pertama. Okay. Yang kedua, Puan Fatin, untuk naikkan harga tudung you kena naikkan harga diri dulu. Harga diri ni maksudnya personal brand.
Alright, itu adalah harga diri. Kalau harga diri you naik, automatically harga you boleh naik, harga bisnes you boleh naik. Dan yang ketiga, you wajib invest di dalam mentor. Alright, supaya dapat bantu you untuk pendekkan jangka masa untuk berjaya. Untuk lajukan cara nak dapat duit. Saya nak tanya Puan Fatin. Puan Fatin nak tak dapat 25,000 sebulan? Senang-senang dapat. Tidak. Okey. Wajib. Nak ni saya akan masukkan secara strategik, bukannya sekali dapat. Dia tiap-tiap bulan dapat. Okey. Kalau Puan Fatin nak, saya nak you invest untuk dapatkan 25,000 tersebut. Right, saya nak jemput Puan Fatin untuk dapatkan 7 perkara dalam program Sio Coaching. Saya nak bantu you dalam masa 52 minggu. Apa yang you experience hari ni, kita akan buat business coaching selama 52 minggu. Kita akan buat mentoring, kita akan guide business you daripada A sampai Z. Tuan Kimi, saya nak pergi KL untuk ambil tudung, design baru. Macam mana nak buat? Saya akan guide daripada benda pertama you kena buat sampailah you dapat jual. Tuan Kimi, saya nak kembangkan agent dekat Singapore. Daripada first day sampailah selesai, saya akan bantu. Itu adalah dalam mentoring. Dan kita ada private consultation. Kalau you nak call, Tuan Kimi boleh tak saya nak call petang nanti? Okay, saya akan kosongkan jadual untuk jumpa you. Anytime. Alright. Dan kita akan bantu siapa kenalan saya yang you nak, you minta saja. Tuan Kimi, saya perlukan investor lah, saya perlukan modal RM30,000. Siapa yang boleh bantu Tak apa, saya akan tolong you. Okay. So apa lagi? Kita support you dalam ni. Puan Julaiza, agency manager. Puan Fatimah, syari'i lawyer. Kita ada Puan Nobi, kita ada Puan Anish, kita ada Tuan Firdaus. Dan ramai lagi untuk support you. Mentally, emotionally dan juga physically. Dan golden ticket, you datanglah dalam mana-mana program yang saya buat secara percuma. Berulang kali selama 52 minggu, selama setahun. Dan you nak template atau dokumen bisnes, just minta. Mana yang saya ada, saya akan bagi free tanpa charge. Okay. Dan 25,000 tu jualan yang you kena target. Kalau Puan Fatin nak, saya nak tanya, Puan Fatin nak tak dapat 7 perkara tersebut? Nak. Puan Fatin nak tak saya bantu macam mana dapat 25,000 sebulan minimum? Nak. Puan Fatin Yes, nak nak. tak agak-agak bisnes kembang sampai seluruh Malaysia, especially KL dan juga Selangor? Mestilah nak. Agak-agak you nak tak bisnes you sampai ke Singapura, harapan Brunei nak. atau Indonesia? Memang nak. Puan Fatin, nak tak agak-agak bisnes Nak. you sampai ke Singapura, Brunei dan juga Indonesia? Nak. Kos lah nak Nak. Of course nak. Ya, betul Tapi lah. saya nak tanya, Nak, Puan Fatin, kan? agak-agak kalau you nak berkembang, you perlukan modal, nak tak ada orang letak RM30,000, RM10,000 dalam bisnes you untuk you berkembang? Lagi dah nak. Lagi Nak. lah nak. Itu Alright. sebagai cabaran kan untuk kita Right. lagi rasa tercabar untuk pulangkan balik modal orang tu, bukan orang Untuk bagi pengetahuan Puan saja Fatin, kan. Untuk pengetahuan Puan Fatin, Puan Julaiza dan juga Puan Fatimawati, saya dah jumpa 3 individu yang bersedia Alah, untuk invest asal dalam like bisnes. Wah, bestnya. Right. Saya dah jumpa 3 individu yang bersedia untuk pump duit dalam bisnes individu, dalam usahawan. Saya dah call mereka. Saya ada student yang saya coach. Right. Boleh tak you pump duit dalam bisnes mereka? Boleh, kita meeting dulu. Right. Kalau Puan Fatin nak peluang tu, Puan Julaiza, lepas ni kita contact, saya bantu untuk mereka pump duit dalam bisnes you dan juga Puan Fatimawati. Itu adalah akses untuk ahli SEO coaching. Right. So kalau Puan Fatin nak dapat kelebihan macam mana Puan Julaiza juga Puan Fatimawati dapat, right, you join lah SEO coaching. Saya bantu gila-gila. Alright. Untuk pengetahuan Puan Fatin, kita ada annual fee sebanyak RM3,500 untuk setahun dan RM2,000 yuran bulanan. Setiap bulan bayar RM2,000. Tapi saya nak offer pada Puan Fatin, saya bagi 50% diskaun pada annual fee. Agak-agak Puan nak tak? You hanya bayar RM1,750 saja untuk setahun dan bulan-bulan you hanya bayar RM1,000 saja. Alamak, sangkut lah. Puan Fatin, saya ulang balik. Puan Fatin? Nak. Alright. Ya, ya. Saya bagi dengar. 15% diskaun untuk you join. Agak-agak you nak tak? Nak. Alright.
Then we talk later. Saya akan bantu you macam mana untuk daftar. Boleh? Puan Fatin? Boleh? Okay, alright. So, itu saja. Ya, Jom saya kita ambil gambar. Okay. Lagging kita. Tak apa, kita ambil gambar dulu. Okay. Alright, you guys boleh on camera? Okay, kalau boleh on camera, kita on camera. Puan Fatin, you duduk ke kiri sedikit. Ke kiri sedikit. Okay. Yes, okay. 1, 2, 3. Okay. Okay, 1, 2, 3. Lagi pula Puan Fatin. Okey, lagi satu sekejap. Okey, sekejap. 1, 2, 3. Okey, so saya share screen semula. Untuk pengetahuan you guys, untuk pengetahuan sesi seminar akan datang. Puan Julaiza? Ya. Oh, Puan Julaiza. Itu hari kita plan 6 dan juga 7 hari bulan kita nak buat business scroll. Kita akan datang ke Premisio. Ya, betul. Okey, Puan Julaiza. Saya baru dimaklumkan hari Isnin 8 hari bulan sampai 12 hari bulan saya kena ke Kuala Terengganu. So, saya rasa agak susah untuk saya drive directly. So, saya nak minta izin Puan Fatimah dan juga Puan Julaiza. Andai kata kita lajak ke minggu ketiga, is it possible? Atau minggu kedua? Minggu ketiga tu berapa hari bulan? Kita akan pergi mungkin pada Minggu ketiga what? 13-14 ke? I guess so. Sekejap, saya tadi pada Rosen. 13-14, betul. 13-14. Okey, boleh. Okey, so saya kena reschedule balik lah sebab I dah masukkan dalam my timetable ni sebenarnya. Okey, tak apa. Kita tukar balik. Is it okay, Puan Ju? Boleh. Boleh. Okay, Okey. Boleh. So kita set 13 dengan 14 hari bulan, kita akan ke Johor Bahru untuk visit business you guys. Untuk pengetahuan Puan Fatin. Puan Fatin? Ya. Okey, ini adalah kelebihan yang kita bagi. Walaupun you duduk kat Kelantan, kami akan datang ke premis you untuk bantu bisnes you. Okey, ini kelebihan yang kita buat. Ini nama dia outstation. Saya teringin sangat. Kalau ada bisnes kat Sabah, kita akan pergi Sabah, kita akan fly ke Sabah, semua ni kita pergi Sabah untuk bantu. Bestnya. Right, akan datang kita nak buat macam tu. Kita buat macam lawatan rombongan sambil belajar, macam sekolah pula. Tapi kita belajar tentang bisnes. Akan datang kita akan buat macam tu. Okay? Miss Fatin, join lah, tak rugi. Okay. Betul saya cakap. Best sangat. Ya. Join CEO's coaching ni. Alah, let. Okay, tak apa. So, terima kasih kepada Puan Fatin yang join pada sesi CEO coaching hari ini. Apa yang saya harapkan, I believe you learn a lot of things. The thing is, kalau you tahu tetapi you tak apply, you tak practice, sama macam you tak tahu. So, bila you dah ada knowledge, nombor 2 you kena buat adalah cuba. Nombor 3 yang you kena buat adalah practice lagi, upgrade, tambah baik dan you akan dapat hasil kemudian. Okay, boleh Puan Fatin? Okay, boleh. Awesome. Kita nak terima kasih juga kepada CEO iaitu Puan Julaiza dan juga Puan Fatimawati kerana hadir pada sesi hari ini. So quote saya masih sama. Okay, you adalah leader. Alright, dan tugas you adalah inspire. Inspire siapa? Inspire you punya team. Supaya team you akan kekal berkembang, kekal konsisten, kekal retention. Maksudnya dia tak keluar. Okay, so itu sahaja daripada saya. My name is Kini Abdullah, Business Management Consultant. Thanks for coming. You guys boleh scan QR code untuk penonton di YouTube channel. Ini adalah saya punya scan untuk YouTube channel dan juga CEO. Itu saja, saya akan tamatkan sesi CEO coaching ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.